Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 daripada bab zakat. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه. Dan dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada saya dengan amalan yang membolehkan saya masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, dan engkau menghubungkan silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abi Ayyub Al-Ansari ialah seorang sahabat daripada Ansar, daripada orang Madinah, yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, tidak ada rumah lagi. Rumah Abu Ayyub menjadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama, dan sehingga ada rumah sendiri. Dan Rasulullah sangat menghormati Abu Ayyub dan keluarganya. Bukan saja Abu Ayyub, termasuk isteri dia. Diriwayatkan Abu Ayyub nak cerai isteri dia, bertanyakan Nabi. Padahal bercerai ni tidak dihalang oleh Allah Ta'ala, tapi dimerka oleh Allah Ta'ala. Tetapi bila Abu Ayyub nak cerai isteri dia, Rasulullah kata jangan, haram, jangan, tak boleh. Tak boleh, itu dia. Dan Abu Ayyub ini umur dia panjang, hidup sehingga zaman kerajaan Amawiyah, zaman Khulafa' Rashidin dan zaman Amawiyah, sehingga berperang di Istanbul, Turki. Dan beliau syahid di Istanbul. Dan kuburnya ada di Istanbul, didirikan masjid. Dikenali dengan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Kenal dengan masjid itu. Di mana Nabi telah bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniyah. Fala ni'mal amiruhu wal-amir. Wala ni'mal jaishu dzadikal jais. Islam akan menawan Konstantinopel. Sebaik-baik raja ialah raja yang menawannya. Dan sebaik-baik bala tentera yang menawannya. Oleh kerana ini hadis janji daripada Nabi SAW dan mengandungi kelebihan, maka orang Islam berebut-rebut menyerang Konstantiniyah untuk mendapat fadilat yang disebut oleh Nabi SAW. Zaman kerajaan Amawiyah tak berjaya tawan. Zaman Abbasiyah tak berjaya tawan. Sehinggalah zaman kerajaan Osmaniyah baru boleh tawan. Konstantiniyah ialah ibu negara kerajaan Rom Bizantin, kuasa besar dunia. Dia dipagari oleh kota yang teguh dan senjata yang tak boleh dilawan. Boleh menembak meriam, pelurunya api yang nyala di atas air. Boleh membakar kapal-kapal yang coba merapatnya. Ini Konstantiniyah. Abu Ayyub yang telah menyertai para sahabat yang hidup di zamannya naik ke Konstantiniyah, tapi tak boleh tahan. Dan beliau mewasiatkan
supaya mayatnya jangan dibawa balik, tanam di situ. Maka ditanam di situ. Tanam di situ. Sehinggalah Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Kerajaan Osmaniyah, mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjaya menawan Konstantinopel dan diubah kepada Istanbul. Asalnya Islambul, ibu kota Islam. Orang Turki dia pelak jadi Istanbul. Istanbul, ibu kota Islam. Di situlah kubur Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Abu Ayyub menceritakan seorang, tak disebut namanya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta Nabi beritahu apakah amalan yang membolehkan masuk syurga. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadat kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sama ada syirik yang jadi, syirik yang nyata, ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata ialah menyembah patung berhala manusia, mengadakan undang-undang rekaan manusia dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Ini syirik yang nyata, syirik yang terbuka, yang menyebabkan rosaknya akidah, rosaknya iman, menjadi kufur, murtad. Syirik yang tersembunyi ialah tidak ikhlas di dalam ibadat. Ibadat ada riak, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Ibadatnya pada zahir sah, tak membatalkan tetapi menghilangkan pahala. Dia tidak membatalkan iman tapi menghilangkan pahala, menyebabkan ibadat itu tidak ada pahala. Hendaklah bersih ibadat kita daripada syirik yang zahir dan syirik yang tersembunyi. Dua-dua itu kena buang mereka. Yang kedua, mendirikan semayang dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Sempurnakan rukun dan syarat semayang. Ada adab dia, kena jaga, mengikut waktu dia yang ditetapkan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Bila ada harta, keluarkan zakat. Zakat dibahagikan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat, yang terkenal disebut dalam Quran dan di dalam kitab-kitab fiqh. Dan yang keempat, menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim ialah hubungan keluarga, zawil arham, iaitulah mereka yang ada talian keluarga di sebelah ayah dan di sebelah mak kita. Silaturrahim termasuklah saudara susuan, termasuklah musaharah. Musaharah ni ialah dengan sebab perkahwinan. Mertua, menantu, toki, mertua dan sebagainya. Itu adalah silaturrahim. Mesti dijalinkan hubungan keluarga dengan sebab perkahwinan secara musaharah, di mana Nabi SAW bersabda kepada sahabat dia, bila kamu pergi ke negeri Mesir, kamu hendaklah berlaku baik terhadap penduduknya. Kamu berlaku baik terhadap penduduknya, kerana aku ada hubungan semenda dan silaturrahim dengan penduduknya, kata Nabi. Kenapa? Sebabnya kerana Nabi dihadiahkan oleh Raja Mesir dengan seorang hamba yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Daripada hamba ni Nabi boleh seorang anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim mati, Maria Qibtiyah juga mati. Oleh kerana dia orang Mesir, Rasulullah kata, kamu kena buat baik dengan penduduk negeri Mesir. Di sini menunjukkan bagaimana luasnya silaturrahim. Kita orang Melayu bilang sekat 2-3 buku je, lepas tu tak ingat. Itu saja silaturrahim yang mengadakan hubungan keluarga, sama ada secara keturunan ataupun secara perkahwinan ataupun secara susuan
Di mana seseorang tu tak boleh berkahwin dengan adik-beradik sesusu dia. Sebagaimana keturunan dia, susu. Itu juga dengan musaharah, dengan sebab perkahwinan mertua dan menantu. Begitulah seterusnya. Ada hubungan silaturrahim. Hendaklah dia adakan hubungan persaudaraan. Ini adalah hak-hak Islam. Walaupun kita bilang rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara ini yang terkenal. 5 perkara, mengucap 2 kalimah syahadat, semayang, puasa, zakat, haji, yang terkenal. Dalam hadis ini tak menyebut haji, tak menyebut puasa, dia menyebut silaturrahim. Silaturrahim juga termasuk dalam rukun yang penting di dalam agama Islam. Di mana hadis ni banyak disebut tentang rukun-rukun ni. Kalau sebut sesa, banyak sangatlah kita ada orang nak sebut. Maka 5 tu sebagai contoh rukun-rukun yang asas. Walaupun tak disebut, termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Dia mengait di antara satu sama lain. Di sini disebut zakat. Menunjukkan zakat adalah rukun Islam yang penting. Hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakata al-mafruḍah wa tasum Ramadan. Qala والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. متفق عليه. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang Arabi, seorang Arab Badui, orang darat. Orang darat yang jauh di berbandar, kawasan pendalaman, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan, apabila saya beramal dengannya saya masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia berkata, orang Badui itu berkata, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, dalam kekuasaannya, aku tidak sambah, aku tidak menambah lagi lebih daripada perkara ini. Maka tatkala dia beredar, dia keluar daripada majlis, sabda Nabi SAW, barang siapa yang suka untuk melihat kepada seorang di kalangan ahli syurga, lihatlah kepada dia ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan Rasulullah telah confirm dia ni masuk syurga. Ini payah. Bukan sewenang-wenang orang yang Nabi kata orang ni masuk syurga. Ini diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nabi dia tak boleh menentukan orang ni masuk syurga, masuk neraka. Di sana ada 10 sahabat yang Nabi jamin masuk syurga. Yang terkenal 10 orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 10 orang semua sekali. Talha bin Ubaidillah. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Di antaranya yang Nabi sebut masuk syurga ialah Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang masuk Islam. Dan banyak lagi. Di antaranya ialah orang ini yang tak disebut namanya. Mungkin orang tak kenal dia. Dia seorang darat yang orang tak raja tengok. Orang yang duduk jauh di berbandar.
datang menghadap Nabi SAW. Dan soalannya mudah saja. Dia tak mengaji tinggi. Bukan orang mengaji tinggi. Ini bukan ulama. Bukan orang alim, sahabat. Orang biasa saja. Tanya soalan yang mudah, wahai Rasulullah. Tunjuk pada saya amalan yang saya boleh masuk syurga. Lalu Rasulullah SAW tunjuk ke dia. Yang pertama, kamu beribadat dengan ikhlas. Tak ada syirik. Yang kedua, kamu mendirikan semayang. Semayang yang diwajibkan. Yang ketiga, kamu menunaikan zakat. Yang diwajibkan. Yang keempat, kamu berpuasa Ramadan. Lalu dia kata, ya Rasulullah, demi Tuhan yang diri saya berada di dalam kekuasaannya, saya tak tambah lebih pada apa yang Rasul hajar pada saya. Inilah menjadi amalan saya, insya-Allah. Saya akan tunaikan perkara ini. Rasulullah SAW melihat keikhlasan yang ada pada hatinya. Ini saja saya tak buat, saya tak tambah lagi. Hak sunat-sunat saya tak tahu. Hak ni yang saya tahu. Yang saya reti. Di sini menunjukkan betapa amalan yang wajib menjadi asas kepada semua amalan. Yang penting bagi seseorang itu menunaikan perkara yang wajib. Perkara sunat adalah tambahan-tambahan. Kalau orang tu dia buat hak wajib dengan sempurna, sudah cukup bagi dia untuk masuk syurga. Di mana orang ni menunaikan dengan sempurna perkara-perkara yang disebut dalam hadis ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh beriman, dan dia niat nak buat semua perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Hadis yang ke-8. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim, muttafaqun alaih. Dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya aku telah berbai'ah. Berbai'ah dengan makna berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas menunaikan amalan-amalan mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada tiap-tiap orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyebut rukun yang lain daripada perkara biasa yang kita dengar. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, ini tak ditinggal, diulang lagi. Ditambah di sini dengan nasihat kepada tiap-tiap orang Islam. Menunjukkan bahawa memberi nasihat juga menjadi perkara yang penting di dalam agama Islam, yang mesti ditunaikan oleh orang Islam. Firman Allah Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan berpesan-pesanlah kamu supaya bersifat dengan sabar, supaya menegakkan perkara yang benar, dan berpesan-pesan supaya bersabar dalam menghadapi ujian. Di mana nasihat menasihati menjadi perkara yang penting dalam agama Islam. Disebut dalam hadis yang lain, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Menunjukkan nasihat menjadi salah satu daripada ajaran Islam yang sangat besar, bersama dengan sembahyang, zakat, puasa dan lain-lain, yang mesti ditunaikan oleh orang Islam dengan sempurna, dengan cara yang sebaiknya. Kalau sekiranya sembahyang hubungan kita dengan Allah Ta'ala, zakat hubungan kita dengan harta dan hubungan dengan Allah Ta'ala, adapun nasihat hubungan kita dengan sesama manusia yang bersambung dengan ajaran Islam dan berkait dengan kita menegakkan agama Allah Ta'ala. Ini merupakan perkara yang penting dalam hidup kita. Kalau kita buat perkara ini, bermakna kita telah mendirikan asas-asas agama Islam. Wallahu a'lam.